Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau, barisan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, semua yang terlibat di dalam menjayakan segala program, segala aktiviti dan juga segala yang dilaksanakan di dalam surau ini. Seterusnya hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi ahli qaryah yang mudahan diberikan rahmat, diberikan maghfirah dan juga diberikan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta inayah bantuan daripadanya, restu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita dihimpunkan, kita diberikan peluang untuk bersama-sama menunaikan suatu kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah pada waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat-sangat dimanfaatkan oleh orang-orang yang saleh, dimanfaatkan oleh para ulama terdahulu untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan amalan yang sunnah. Juga kita berada pada suatu mujtama', perhimpunan, perkumpulan, perjumpaan yang mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkatannya, keampunannya. Juga kita berada pada suatu tempat yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan paling banyak kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuknya kita ke tempat ini, kita memulakan dengan doa, Allahumma ghafir li dhunubi wa aftah li abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku dan bukakan kepada aku pintu-pintu rahmatmu. Memberikan suatu petanda di dalam tempat ini, di rumah Allah ini, di tempat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ini, terdapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dan juga terdapat pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak dan tidak terduga. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan tempat ini, dengan kehebatan waktu ini, dan juga dengan suatu fadilat pada perhimpunan dan perjumpaan ini. Mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darajat kita, menyelindungi segala keaiban dan kekurangan kita, menyempurnakan kehidupan kita dunia dan akhiratnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam kebahagiaan dan kerahmatan-Mu ya Allah.
Tambahkanlah segala amalanku, terima daripada kami segala amalan kami walaupun sedikit ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, walaupun ianya kami tidak terduga dan kami tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami di dalam suatu perjuangan dan permudahkanlah kami ya Allah. Lipat kali gandakan amalan kami dan juga lipat kali gandakan ganjarannya ya Allah. Hidupkanlah kami dalam suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Setelah sempat untuk kami melangsaikan hutang piutang kami ya Allah, setelah sempat untuk kami ini memohon keampunan daripada orang yang kami berdosa kepada mereka ya Allah, setelah sempat untuk kami berbakti kepada umat ini ya Allah, setelah sempat untuk kami menunaikan tanggungjawab kami ya Allah, setelah sempat untuk kami menyelesaikan segala urusan duniawi dan ukhrawi kami ya Allah dalam keadaan yang baik, setelah sempat untuk kami bertaubat kepadamu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lalu berkata para sahabat, liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Siapa dia yang boleh memberikan nasihat di dalam agama ya Allah? Bahasa Arabnya liman ya Rasulullah, untuk siapa? Pengertiannya memberikan makna siapakah dia yang layak memberikan nasihat dalam agama. Lalu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang layak memberikan nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagi Allah, yakni Allah boleh memberikan nasihat kepada hamba-hambanya tanpa sebarang syak lagi. Ini adalah yang paling nyata dan juga yang paling jelas. Kemudiannya wali rasulihi, dan Rasul boleh menasihatkan kepada umatnya. Ini juga adalah jelas. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh memberikan nasihat kepada kita semua. Dan Rasulullah memberitahu wali kitabihi, dan bagi kitabnya, iaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, dapat memberikan nasihat kepada pembaca-pembacanya. Di sini subhanallah terdapat sedikit penerangan bahawasanya orang yang tidak membaca Al-Quran, orang yang tidak melazimi Al-Quran, mana mungkin mereka itu dapat nasihat daripada pengajaran daripada dalam Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu tidak dibaca, kalaulah Al-Quran itu tidak diamati, maka subhanallah orang yang tidak membaca tersebut tidak dapat nasihat daripada Al-Quran. Kalau kita dah baca Al-Quran sekali pun, itu pun kita perlu berilmu, kita perlu belajar untuk mendapatkan nasihat daripada Al-Quran. Ini kan pula orang yang tidak membaca Al-Quran. Maka subhanallah, kitab Allah Subhanahu wa taala itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia adalah Al-Quran untuk umat Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wali kitabihi, dan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak. Terdapat suhuf, terdapat Taurat, terdapat Zabur, terdapat Injil, dan juga kitab-kitab wahyu yang lainnya. Dan semua itu subhanallah telah pun dikhulasahkan, telah pun disinopsiskan dan dipadatkan isi kandungannya ke dalam Al-Quran.
Ibarat kalau kita baca Al-Quran, kita dah pun dapat isi kandungan daripada kitab-kitab yang lain. Subhanallah. Untungnya umat Muhammad. Subhanallah. Maka subhanallah, itu adalah nasihat daripada kitab. Memberi makna, hanya orang yang membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca Al-Quran itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Kerana Al-Quran di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbuku, tidak dikitabkan lagi. Dia adalah berdasarkan catatan dan juga berdasarkan ingatan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maksudnya kalau orang itu baca Al-Quran di zaman Nabi Muhammad, maksudnya dia hafal Al-Quran. Tapi pada hari ini kita nikmat tidak menghafal Al-Quran pun kita dapat baca Al-Quran. Kerana Al-Quran telah pun dibukukan. Malah ada yang di PDF kan. Malah subhanallah ada yang di Android kan. Macam-macam subhanallah. Orang-orang lama-lama tak faham. Orang baru faham subhanallah. Ada yang di PDF kan zaman sekarang ni Al-Quran. Ada yang di application kan. Masya Allah, bahasanya pun dah canggih. Maka Al-Quran itu subhanallah sekarang ini dia sepatutnya berada di mana-mana. Dengan kecanggihan dan juga kepantasan waktu yang ada pada waktu ini, sepatutnya dia berada pada poket-poket manusia dan dia berada pada hati manusia malah pada zaman sekarang ini subhanallah. Itu adalah bagi kitab-kitabnya. Lalu Rasulullah mengatakan wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, bagi pemimpin-pemimpin orang-orang Islam dan juga orang-orang umumnya. Di sini juga terdapat sedikit penerangan berkenaan siapa mereka yang layak memberikan nasihat kepada umat Muhammad. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan wali a'immatil muslimin, bagi semua pemimpin-pemimpin muslimin. Siapa mereka pemimpin-pemimpin orang-orang Islam? Bahasa Rasulullah SAW ini sangat general, dia sangat umum. Maka apabila bahasa Nabi Muhammad SAW ini sangat umum, maka maknanya pun kita kena umumkan. Memberi makna terbuka kepada semua jenis kepimpinan di dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, sekecil-kecil kepimpinan adalah seorang bapa memimpin keluarganya. Lebih kecil lagi adalah kepimpinan individu memimpin anggota tubuh badannya. Maka kita semua pemimpin subhanallah. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Kamu semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kamu akan ditanyakan tentang benda yang ditanggungjawabkan, benda yang dipimpin. Bayangkan kalau besar kita punya skop kepimpinan. Contoh kita ini adalah ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN. Contohnya kita ini adalah ahli parlimen. Contoh, mungkin ada kot kat sini. Mungkin bakal, Masya Allah, bakal dicalonkan, insya Allah. Maka subhanallah, semakin besar dia punya pangkat, semakin besar dia punya jawatan, semakin tinggi tanggungjawabnya untuk menasihatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, begitu juga kata Rasulullah wa 'ammatihim, dan umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia apabila bahasanya general, umum, maknanya juga kena umum. Maksudnya tidak terkecuali semua daripada lapisan masyarakat dapat memberikan nasihat antara satu sama yang lain. Yang tua boleh menasihatkan kepada yang muda, yang muda boleh menasihatkan kepada yang tua. Yang alim boleh menasihatkan kepada yang tidak alim, yang tidak alim boleh nasihatkan orang-orang alim. Yang kaya boleh nasihat orang miskin, yang miskin boleh nasihatkan orang kaya. Maka subhanallah, kita boleh nasihat menasihati. Tidak ada istilah aku lebih tua, mana boleh kau nasihatkan aku? Tidak ada istilah aku ni alim, mana ada orang yang boleh menasihatkan aku? Tidak ada istilah
aku ini pangkat tinggi. Mana ada orang-orang bawahan aku boleh nasihatkan aku. Maka subhanallah, nasihat ini dia adalah nadi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Memberi makna selagi mana ada nasihat, selagi itulah ada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah hilang nasihat, orang berhenti menasihati, maka agama Allah pun berhenti juga. Nasihat menasihati ini dia adalah seperti mana nadi yang berdenyut, yang mengalirkan suatu keupayaan yang menggerakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, marilah kita sama-sama nasihat menasihati, walaupun subhanallah dalam keadaan kita ini kekurangan ilmu, hanya satu sahaja ilmu yang kita ketahui. Dalam bab inilah kita nasihatkan orang lain. Subhanallah, nasihat menasihati ini tak perlu tunggu kita ini alim. Dan subhanallah, perlu kita ingat, kita ini adalah umat Muhammad, umat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penuh dengan keseimbangan. Maksudnya apa? Umat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya tak ada yang sempurna, dan tidak ada seorang pun di kalangan kita yang tidak ada kelebihan. Maksudnya setiap orang ada kelebihannya masing-masing. Setiap orang pun subhanallah bukanlah sempurna dengan kelebihan tersebut. Bukan macam Bani Israel. Bani Israel kalaulah dijadikan orang itu kaya, dialah cantik, dialah pandai, semua dia. Kalau orang tu dah miskin, dialah miskin, dia yang paling huduh, dialah yang paling tak pandai. Ini Bani Israel, Allah tak jadikan macam itu. Tapi kalaulah umat Muhammad, dia takkan dapat semua. Kalau dia cantik, dia tak pandai. Kalau dia pandai, dia tak cantik. Tapi kalau dia pandai, dia cantik, maka dia tak kaya. Contoh macam tu. Maksudnya umat Muhammad, Allah Ta'ala takkan jadikan kesempurnaannya tu subhanallah melengkapi, melainkan dia akan ada sedikit yang kurang. Jadi subhanallah, ingat kita umat Muhammad, kalau kita nasihatkan orang lain sekalipun, kita yang menasihati ini tidak sempurna, yang orang yang dinasihati tersebut juga pun tidak sempurna. Jadi orang yang menasihatkan ini tak perlu meninggi diri, tak perlu subhanallah mengatakan aku tak pernah buat macam kamu. Tak ada jaminan kalau kita ini tak pernah buat silap macam dia, kita takkan buat selama-lamanya. Tak ada jaminan, subhanallah. Tak ada jaminan kalau kita ini tak pernah melakukan sesuatu jenis dosa, kita takkan lakukan selama-lamanya. Subhanallah. Kita ini adalah hamba yang terbuka, ataupun kita ini adalah tempat berlakunya dosa. Maka subhanallah, boleh jadi hari ini kami nasihatkan kamu berkenaan dengan kebaikan kerana kamu telah melakukan kesilapan, esok lusa kamu pula nasihatkan kami tentang kebaikan kerana kami pula terlakukan kesilapan. Subhanallah. Maka ini adalah umat Muhammad. Maka yang menasihati tak perlulah meninggi diri. Yang dinasihatkan pula, terimalah nasihat dengan hati yang sangat terbuka, kerana kamu juga tidak sempurna. Subhanallah. Maka kita ini subhanallah disebutkan di dalam Al-Quran, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mengingati tentang kebenaran dan mengingatilah tentang kesabaran. Maksud ingat mengingati itu dia ada syarat-syaratnya. Yang pertama, sentiasa mengingatkan. Orang tu terlupa, kita ingatkan. Terlupa lagi, kita ingatkan lagi. Berapa kali ustaz kita nak kena ingatkan orang lain? Selama mana kita hidup. Jangan rasa jemu. Kalau orang tu lupa, ingatkan. Lupa lagi, ingatkan. Subhanallah. Kerana apa? Kita ini memang tempat pelupa. Jangan kita kata, berapa kali aku nak ingatkan kau? Tak ada, subhanallah. Berapa kali nak ingatkan kamu sampai kita meninggal dunia?
Kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu suruh kita ini berdikari, zaman Rasulullah dilaungkan azan, lepas tu stop, tak ada azan. Pandai-pandai kamu nak kira waktu solat waktu sampai bila. Tapi subhanallah sampai sekarang masih dilaungkan azan, memberi makna Allah taala sentiasa mengingatkan manusia tentang masuknya waktu solat. Adakah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, kami tak perlu lagi ingatkan dah hamba kami tentang waktu solat, dah bagi tahu sekali cukuplah. Kita kan macam tu kan, aku bagi tahu kau sekali je, lepas ni tak faham sendiri. Ini manusia subhanallah. Dalam agama kita tak boleh ada rasa jemu untuk nasihat menasihati. Yang kedua subhanallah, bila nasihat menasihati itu subhanallah, perlu kita ini apabila menasihat dengan hikmah, kalau dinasihati pula kita terima dengan hikmah, kita terima seadanya nasihat tersebut. Jangan kita ini subhanallah, kenapa aku je yang kena nasihat, orang lain tak kena ke? Subhanallah. Selalunya orang yang menasihati ini suka meninggi diri. Orang yang dinasihatkan pula suka tak terima nasihat. Maka inilah yang namanya tak makan saman. Bila dah tak makan saman, nasihat dah tak berguna. Bila nasihat tak berguna, cuba lihat agama akan jadi rosak. Agama akan jadi roboh kerana tidak terima nasihat. Yang nasihat pun meninggi diri. Subhanallah. Cuba kita bayangkan kalau kita nasihatkan orang, kita bayangkan yang kita nasihatkan orang itu dengan bahasa yang kita keluarkan itu kena pada kita, apa kita rasa? Subhanallah. Dengan teguran yang kita ini tegur orang itu, dengan bahasa yang kita gunakan, dengan panggilan yang kita gunakan, kalau kita ini subhanallah ditegur dengan cara yang begitu, apa kita rasa? Kita nak ditegur macam mana? Begitulah kita tegur orang macam mana. Subhanallah. Itu kaedahnya. Jangan kita ini menegur orang semahu-mahunya. Bila orang tegur kita macam tu, kita marah pula. Subhanallah. Tak ada pula, tak apalah, aku pun tegur orang macam tu juga. Tak ada. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah di sini kita suka untuk menegur dan juga suka untuk menasihatkan. Mudah-mudahan kita bersama mendapatkan manfaat. Kita ini diambang masuknya ke dalam bulan Ramadan. Ibarat kalau kita ini tak ada bersedia untuk masuk bulan Ramadan, ibarat besok nak exam, malam ni baru kita nak tungkus lumus mengulang kaji. Dah terlewat, subhanallah. Tapi nak juga kita ini beribadah dalam bulan Ramadan, ada sedikit usaha untuk masuk bulan Ramadan, sebenarnya sudah pun mencukupi. Sedikit usaha saja subhanallah. Kalau dulu saya merokok, sekarang aku nak kurangkan rokok, bukan tinggalkan langsung. Nak kurangkan je pun sedikit usaha untuk masuk bulan Ramadan sudah memadai sebenarnya. Kalau dulu aku kadang-kadang merokok, sekarang aku nak berhenti merokok langsung, maka subhanallah telah pun memadai. Kalau dulu subhanallah aku tidak membaca Al-Quran, sekarang ini nak berjinak-jinak baca Al-Quran, alhamdulillah. Kalau dulu subhanallah baca Al-Quran sentiasa, sekarang ni nak menambahkan baca Al-Quran, alhamdulillah, bersempena masuk bulan Ramadan. Perlu kita ingat, apa pun amalan kita, apa pun persediaan kita yang kita bawa masuk ke dalam bulan Ramadan, pastikan ianya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana terdapat amalan-amalan dan terdapat perbuatan-perbuatan yang mensia-siakan amalan kita. Ada perbuatan yang kita lakukan walaupun sekali, tidak pernah bertaubat, maka apa pun amalan yang kita buat daripada kebaikan takkan dikira hasanat di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan penat semata-mata. Memang benarlah kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia punya puasa sia-sia, melainkan lapar dan dahaga. Adakah puasanya main-main? Tidak, betul, puasanya betul. Tapi ada beberapa perkara yang telah dilakukan yang menyekat amalannya daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bertaubat, tak sedar. Para ulama himpunkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut. Dihimpunkan subhanallah.
Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Kata Imam Al-Ghazali, tuqbalu amalul abd illam tartakibu thalatha. Sentiasalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan hamba-hambanya. Tak kira amalannya kecil ke besar ke, sederhana ke, susah ke, senang ke, malam ke, siang ke, sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kisah orang itu ahli maksiat ke, banyak melakukan dosa ke, sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi mana tidak melakukan 3 kesilapan. Apa kesilapan tersebut? Kata Imam Al-Ghazali, illam yusyrik billah, selagi mana orang itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik ni dia menyebabkan segala amalan kita dia tidak akan tembus langit dunia. Kita solat walaupun khusyuk, sia-sia. Kita ini puasa walaupun betul niat pada waktu malam, subhanallah, esoknya jaga sungguh-sungguh, jaga mata, jaga mulut, tak diterima. Pasal apa? Dosa syirik belum dimohon taubat. Penutup ataupun pengakhiran bagi amalan ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah taubat. Subhanallah. Istighfar boleh menghapuskan dosa, tapi menghapuskan dosa yang tidak menghalang amalan. Kalau berzina, istighfar, ampun dosa. Subhanallah. Mencuri, istighfar, ampun dosa. Syirik, beristighfar, belum ampun dosa. Perlu kita ini bertaubat, solat sunat taubat. Subhanallah. Kalau boleh kita ini, subhanallah, tak tahu kita dah syirikkan Allah Subhanahu wa taala ataupun belum. Sebelum masuk Ramadan, sebagai persediaan masuk dalam bulan Ramadan, kita solat sunat taubat, sama ada hari ini, esok, sebelum masuk bulan Ramadan. Takut-takut amalan kita pada bulan Ramadan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang itu, subhanallah, menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bna Adam, idza laqaitani biqurabil ardil khataya thumma laqaitani lam tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak-anak Adam, kalau kamu bertemu dengan aku, kalaulah kamu datang di hari kiamat dengan sebesar-besar bumi kesalahan, dosa-dosa, kemudiannya kamu bertemu dengan aku tanpa mensyirikkan aku dengan sesuatu, maksudnya syirik sahaja yang tak ada diterima, la ataituka biqurabiha maghfirah, nescaya aku akan datangkan kepada kamu sebesar-besar itulah keampunan. Maksudnya dosa kita ni apa benda je yang tak pernah buat, semua pernah buat, tapi satu je tak pernah buat, tidak mensyirikkan Allah, akan dihapuskan. Allahu akbar. Besarnya keampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu dijaga, perlulah kita ini berhati-hati, jangan sampai kita ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, semudah-mudah syirik adalah dengan perasaan hati merasakan ada benda lain yang lebih berkuasa, yang lebih manfaat, yang lebih mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Rasa dalam hati ada benda lain lebih manfaat, lebih mudarat berbanding Allah Subhanahu wa taala, sudah pun syirik. Astaghfirullahalazim. Maka mudah-mudahan kita sama-sama bertaubat terlebih dahulu untuk kita ini masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang keduanya, kata para ulama, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, katanya, illam ya'ququl walidain, selagi mana seseorang itu tidak derhaka kepada kedua orang tuanya, tidak derhaka kepada kedua ibu bapanya. Subhanallah, kalau kita ini menderhakai kepada kedua orang ibu bapa kita, subhanallah, cepat-cepat minta ampun sebelum masuk bulan Ramadan. Jangan tunggu hari raya nak minta maaf. Kita masuk syurga ataupun ada timbang balik masuk neraka dulu, masuk syurga. Maksud pengampunan Allah Ta'ala, Allah mengampunkan dosa kita, pengampunan ataupun macam timbangan esok neraka dulu, masuk syurga atau dosa tu dia ada dua bahagian yang besar. Yang pertama, dosa kita individu saja, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bila kata Allah Ta'ala ampun, ampun, tak ada lagi dah baki, tak ada tertinggal. Dan dosa kita bahagian yang besar, yang bahagian kedua pula, dosa kita sama makhluk. Dosa kita sama makhluk settle kat dunia dulu, tak sempat settle kat dunia, settle kat hari akhirat. Kalau hari akhirat tak jumpa juga, dihumbankan ke dalam api neraka. Yang dapat selamatkan kita hanya syafaat Rasulullah, ataupun orang itu ampunkan. Subhanallah. Contohnya kita punya dosa dengan kawan-kawan kita, lepas tu lost contact. Ya, lost contact, subhanallah, tak jumpa. Tekan nama kat FB tak keluar, mungkin tak ada FB kot. Twitter tak ada, Instagram tak ada, Telegram tak ada, macam-macam semuanya tak ada. Subhanallah. Pergi dekat kampung, rumah dah pindah, contohlah. Subhanallah, buat dosa dengan dia. Ataupun kita banyak berhutang dengan orang, cari orang tu nak bayar hutang, tak jumpa-jumpa pula. Subhanallah. Bila kita meninggal dunia, kita settle di hari kiamat. Bila Allah Ta'ala kata ampun dosa, dosa yang individu kita dengan Allah hapus habis. Allah Ta'ala tak tinggalkan satu pun dosa. Tapi dosa kita sama manusia, manusia tu je yang boleh ampunkan dosa. Sebab itulah subhanallah, bila kita dosa dengan orang, minta maaf dengan orang tu. Patutnya kita ni jangan tunggu hari raya, sebelum masuk bulan Ramadan minta ampun dulu. Kalau dosa tu umum, minta ampun umum dekat dalam grup WhatsApp. Kalau dosa tu khusus, jumpa orangnya. Pernah mengata orang dengan namanya, dengan IG-nya, contohnya kan. Dengan kita tag nama dia, waktu kita mengata dia tu dekat FB mana-mana, kita tag dia punya nama. Subhanallah. Jumpa orang tu, subhanallah, personal, minta ampun dengan dia. Tak payahlah umum dekat dalam post kepada itu, nak bagi tahu riak pula jadinya. Subhanallah. Jadinya subhanallah, itu insya-Allah terjawab. Masya-Allah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita punya amalan sentiasa diterima, sehinggalah kita ini minta jangan yang keduanya menderhakai kepada kedua orang tua kita. Tahukah kita yang tak derhaka kepada dua orang tua itu hanyalah anak yang soleh? Maksudnya kita ni wajib jadi anak yang soleh, bukan sunnah, bukan harus. Wajib jadi anak yang soleh. Kalau kita ini subhanallah bukan anak yang soleh, maksudnya kita dah derhaka kepada kedua ibu bapa kita. Astaghfirullahalazim. Apakah tanda-tanda anak derhaka? Kata seorang syekh daripada kota Hadramaut, tanda-tanda anak derhaka itu subhanallah adalah berlalu satu hari tak pernah doakan mak bapak dia. Rabbana ghafir lana wa liwalidaina, tak pernah doakan doa ini satu hari suntuk, subhanallah, tak ingat nak doakan kepada kedua ibu bapanya, subhanallah. Itu dah tanda anak derhaka. Jadi kita setiap kali lepas solat wajibkan diri kita, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, doakan kepada orang tua kita, subhanallah. Jangan kita ini rasa kenapa aku je kena doakan kepada orang tua tak payah doakan aku pun. Jangan kita rasa macam itu. Pasal anak-anak kita pun wajib doakan kita nanti. Subhanallah. Anak yang soleh ini salah satu daripada amalan-amalan yang tak akan terputus sehinggalah orang itu meninggal dunia pun tak akan terputus. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Allahu Akbar. Bayangkan kita ini subhanallah adalah anak-anak yang soleh. Dan anak-anak yang soleh ini subhanallah, dia ada satu saja objektif. Yang pertama, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dirikan solat, nak puasa, dah ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lainnya semua subjektif belaka. Tak ada yang terkhusus, mesti macam itu, mesti macam ini. Maka subhanallah, itu terpulang kepada kita sebagai anak dan terpulang kepada ibu bapa menilai anak-anak. Ada jenis subhanallah ibu bapa yang dia tak kisah pun anak-anaknya, tak bagi dia apa-apa pun, yang penting ziarah dia kadang-kadang. Ada ibu bapa tak ziarah pun tak apa, tapi kena bagi duit sebulan sekali. Anak-anak tiap-tiap bulan bagi RM50, contoh. Tafaddal. Maka itu adalah subjektif. Semua benda
dia adalah subjektif. InsyaAllah kita sambung sedikit sahaja insyaAllah selepas daripada unggahan azan. Ustaz, soalan anak lelaki ini sebagai ibu bapa, kita tidak bisa melakukan dosa lagi kita semua kan, sampai kita tak hilang ibu kita kan, anak-anak kita tak sanggup, kita tidak semua melakukan dosa kan. Soalan saya, tapi kita tidak tahu, kalau anak tak tahu ketika Allah tadi, adakah anak-anak itu yang masih hidup walaupun kita doakan seperti kita doakan di waktu bulan atau malam, adakah disangkut ke anak-anak yang masuk hubungannya bukan berada di neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Anak derhaka ini subhanallah, dia adalah suatu amalan yang dituntut daripada anak tersebut. Adapun apa yang dipandang ibu bapanya kepada anak tersebut, dia tidak dikira anak itu sebagai anak yang soleh kalau anak itu derhaka. Contohnya kalau anak itu melakukan dosa tapi ibu bapanya memaafkan dosa anak tersebut, tetap juga anak itu dinamakan anak derhaka, sehinggalah anak itu berusaha untuk menjadikan ibu bapanya redha kepada dia, menjadikan ibu bapanya restu kepada dia. Kalau ibu bapanya sentiasa doa dan juga sentiasa mengharapkan keampunan kepada anak-anak, beruntung anak tersebut. Tapi anak tersebut subhanallah belum tentu lagi dapat tergolong pada golongan anak-anak yang soleh. Maka ini maksudnya. Jadi kalau kita subhanallah anak-anak itu, dia subhanallah tidak mendoakan kepada kedua ibu bapanya, dia tidak doakan kepada ibu bapanya, tapi ibu bapanya tak kisah subhanallah, maka itu dia ada permasalahan hati pada anak itu tersebut kepada ibu bapanya. Subhanallah. Anak derhaka ini dia adalah anak yang ianya tidak ingat pada ibu bapanya. Sepatutnya kita ini bila beribadah, kita ingat ibu bapa kita. Kalau kita ini melakukan kebajikan, kita melakukan kebaikan, kita ini ingat kepada ibu bapa kita subhanallah. Dan kalau kita ini ingin terlanjur lakukan kemaksiatan, ingat ibu bapa kita. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perbuatan keji tersebut subhanallah. Dan mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ni anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subjektif, semua benda yang disebutkan tentang anak yang soleh ini hanya satu saja yang dia bukan subjektif, iaitu perlu ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semuanya adalah subjektif. Maksud subjektif ni subhanallah, apa benda yang buat ibu bapa kamu redha kepada kamu, kamu lakukan. Subhanallah. Macam ibu bapa saya, Tuan Haji Pamidi bapa saya, Puan Hajah Jamlah ibu saya, mudah-mudahan duanya ahli syurga, amin ya rabbal alamin. Mereka subhanallah tak kisah anak-anaknya bagi duit ke tak bagi duit ke, minta duit malah tak kisah subhanallah. Mereka ni subhanallah orang pencen kerajaan, bulan-bulan pun tak pernah kering, lagi pun apa sangatlah yang dimakan. Yang banyak duit yang dia dapat tu banyak habis sebab kita minta je. Anak-anaknya subhanallah banyak minta duit subhanallah. Tapi subhanallah ibu dan bapa kami, mereka ini subhanallah sangat berharap kalau anak-anaknya ini subhanallah bolehlah jenguk dia, paling tidak pun seminggu sekali, paling tidak pun sebulan sekali. Kalau itulah benda yang menjadikan mereka itu redha, anak-anak usaha lakukan. Ada jenis ibu dan bapa, anak-anaknya subhanallah tak jenguk pun tak apa, yang penting subhanallah cukup bulan transfer duit. Ada yang macam ni, betul. Sebab apa? Kata Rasulullah SAW, ma ridallahu illa fi rida'il walidain. Allah Ta'ala takkan redha sesekali sampailah ibu bapa kamu redha kepada kamu. Memberi makna kamu kena cari redha kedua ibu bapa kamu. Kita pernah sebutkan di tempat ini rasanya, bahawasanya berdusta, bohong, penipu,
kalau orang itu pergi kerja, kalau orang itu keluar untuk menuntut ilmu, kalau orang itu subhanallah mendirikan salat dan dia niat untuk dia mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, sementara dia derhaka ataupun dia tidak pernah mendapatkan redha pada kedua ibu bapa mereka. Subhanallah. Jadi kita sebagai anak-anak usaha untuk dapatkan redha ibu bapa kita, subhanallah. Dan kita bila jadi ibu bapa, subhanallah, jangan susahkan anak-anak untuk dapatkan, untuk kita redai mereka. Jangan kita jadi bapa, subhanallah, bapa boleh redha kamu dengan syarat. Oh, susahlah macam itu. Subhanallah. Bila bapa dah tak redha dekat anak, maka anak itu confirm anak derhaka, minta maaf dengan bahasanya. Maka kita permudahkan, saya bapa tak kisah kamu macam mana sekalipun, nak jadi rockers ke, nak jadi tak kisah, subhanallah. Yang penting dua je, jaga solat, jangan buat maksiat. Subhanallah, kan senang. Ataupun subhanallah, kamu buat apa pun subhanallah, yang penting banyakkan solawat. Ada syarat jugalah, subhanallah. Mesti ada syarat. Kalau tak ada syarat senang sangat tu. Tapi subhanallah, kita perlu letakkan syarat yang memberikan panduan, guide kepada anak-anak supaya mereka itu subhanallah tak buat benda-benda yang pelik dan juga yang mungkar. Astaghfirullahaladzim. Ada jenis bapa macam ni baik, katanya bapa tak kisah engkau nak terlanjur ke buat dosa, 3 benda kau jangan buat. Katanya jangan main arak, jangan main judi, jangan main perempuan. Dah cukup. Subhanallah. Tapi janganlah terlampau senang macam ni, nanti anak-anak kata ini belum lagi ni, boleh lagi. Subhanallah, astaghfirullahaladzim. Jadinya subhanallah, ini semua subjektif. Maksud subjektif tu terpulang pada ibu bapa mereka, terpulang pada ibu bapa kita, subhanallah. Nak benda apa yang dilakukan oleh anak-anak sampailah ibu bapa redha. Kalau ibu bapa kita nak yang macam mana, kita lakukan yang macam itu sampai dapat dia redha kepada kita. Subhanallah. Sebab ibu bapa kita sekali je tak redha, na'udzubillah, takut-takut amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir sekali, kata Imam Al-Ghazali, kamu itu sentiasa diterima amalan illam yaqta'ul arham, selagi mana kamu itu tidak memutuskan tali persaudaraan. Nanti subhanallah, lepas daripada balik surau ni, carilah saudara mara kita, carilah kita punya adik-beradik, subhanallah. Minta maaf, minta ampun kalau ada buat dosa, kalau ada tersilap, kalau ada termasam muka, kalau ada terguris perasaan. Kerana apa, subhanallah, menghubungkan tali persaudaraan itu adalah wajib. Ada 2 perhubungan dalam bahagian yang besar dalam kehidupan kita. 2 sahaja perhubungan dalam kehidupan kita. Yang pertama namanya silaturrahim, yang kedua namanya ukhuwah. Silaturrahim ini menghubungkan dia wajib, memutuskan dia berdosa, amalan tak diterima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qati'u lil arham mal'unun walau mata fil jawfil ka'bah. Pemutus tali persaudaraan terlaknat walaupun mati di dalam Kaabah, kata Rasulullah. Dah dapat masuk pergi umrah, dapat masuk Arab Saudi, bukan setakat itu masuk dalam kota Mekah, bukan setakat itu masuk Masjidil Haram, bukan setakat itu dapat tawaf, bukan setakat itu masuk dalam Kaabah. Ada ke package umrah yang package-nya dapat masuk dalam Kaabah? Ada? Paling kuat pun hotel paling dekat, buka-buka Masjidil Haram lah contoh. Tapi rasanya belum ada lagi package umrah dapat masuk dalam Kaabah. Tak ada. Subhanallah. Kalau ada, subhanallah, rasa-rasanya kita sanggup kumpul duit, tak kisah ratusan ribu pun nak. Betul tak? Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang itu walaupun mati dalam Kaabah, dia itu memutuskan tali persaudaraan, walaupun lakukan sebaik-baik perbuatan, perbuatannya itu hanyalah subhanallah sia-sia kerana dia dilaknat, tak diterima amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang kedua pula adalah ukhuwah. Ukhuwah ini subhanallah tengok keadaan. Kalau kita ini hubungkan
tali persaudaraan ataupun ukhuwah ini, subhanallah, kerana Allah, kerana kebaikan, kerana kebajikan, subhanallah, dapat pahala. Tapi kalau kita hubungkan sebab maksiat, sebab bisnes, subhanallah, semuanya tak ada apa-apa. Kalau kita ini, subhanallah, putuskan hubungan dengan kawan-kawan kita, dengan orang yang namanya ukhuwah dengan kita, subhanallah, yang akhi-akhi, yang ini sesama Islam, tapi dia tak ada rahim dengan kita. Kalau kita putuskan hubungan dengan mereka pasal apa? Pasal benci, pasal tak suka, maka berdosa. Tapi kalau putuskan hubungan, subhanallah, nak selamatkan diri daripada kemaksiatan, sebab dia buat maksiat banyak, aku tak mau jadi terjebak, maka dapat pahala. Subhanallah, dapat pahala. Siapa kata tak boleh? Boleh, subhanallah. Jadi yang mana satu ni rahim kita? Adakah semua orang kita punya silaturrahim? Kita ni kalau pergi ke surau, kita kata hubungkan tali persaudaraan silaturrahim. Siapa rahim kamu? Perlu kita faham, orang yang rahim kita, dia hanya orang yang berhubung dengan kita dengan 3 pertalian. Yang pertama pertalian darah, iaitu lahir kelahiran. Contohnya datuk nenek kita, moyang-moyang sampai ke Nabi Adam. Pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita, belah ibu belah mak, belah ibu belah ayah. Kita punya adik-beradik, walaupun adik-beradik kita punya anak-anak saudara, cucu saudara sampai ke bawah, subhanallah. Yang kedua, dengan pertalian perkahwinan. Siapa mereka? Ipar-ipar duai kita, besan-besan kita, dan biras-biras kita, emak-emak tiri kita, adik-beradik tiri kita, semuanya berhubung dengan kita kerana perkahwinan. Besan kita sebab anak kita berdua kahwin, jadi kita besan. Biras kita, subhanallah, sebab kita kahwin dengan adik-beradik. Awak kahwin dengan kakak, saya kahwin dengan adik, kita biras, subhanallah. Kalau jadi ipar duai, saya kahwin dengan kakak awak, subhanallah, jadi ipar. Maka ipar duai semua ni dia rahim kita. Hubungkan tali persaudaraan dengan mereka, subhanallah. Putus persaudaraan berdosa. Yang ketiganya adalah dengan pertalian susuan, dengan radha'ah, persusuan. Ibu susu kita, adik-beradik susuan kita. Mana yang muhrim? Ibu dengan semua yang ada, ibu dengan semua yang ada kena mengena muhrim dengan ibu, muhrim juga dengan anak susuan. Tapi anak susuan, semua yang muhrim dengan dia tak muhrim dengan ibu tersebut. Semua yang muhrim dengan anak susuan tak muhrim dengan ibu, tapi semua yang muhrim dengan ibu muhrim juga dengan anak susuan, subhanallah. Nak senang difahamkan. Maka subhanallah, yang ada 3 tali pertalian ini dia rahim kita. Selain itu ukhuwah. Ada manfaat, hubungkan. Tak ada manfaat, tak jadi masalah, lost contact pun tak apa. Maksud tali persaudaraan silaturrahim ini bukan maksudnya kita ini kena menjadikan hubungan rapat dengan mereka. Cukup dengan kita ini bila bertemu tidak bermasam muka dan masih lagi bertegur siapa, beri salam. Jangan sampai bila jumpa bagi salam pun tak, macam orang tu tak ada. Kan, subhanallah. Terutama dengan adik-beradik. Berapa banyak di kalangan kita, subhanallah, dengan kawan-kawan boleh bertepuk tampar. Kawan kita tampar kita pun kita boleh maafkan. Tapi abang kita, kakak kita, subhanallah, pinjam kita punya pen pun dah tak bertegur siapa, dah terasa kecil hati. Siapa yang banyak macam ni, subhanallah? Mari kita selidik kembali. Takut-takut kita ini amalan tak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan daripada kita, amin ya rabbal alamin. Dan kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau haramkan kebaikan yang ada pada dirimu, ya Allah, kepada kami, disebabkan keburukan kami yang kami lakukan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, janganlah kamu itu halang segala kebaikan yang ada pada dirimu kepada kami, ya Allah, disebabkan keburukan kami yang kami lakukan kepadamu, ya Allah. Rabbana ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma
كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Dalam kesempatan ini, Ustaz ini minta maaf sekiranya ada tersalah kata, tutur bicara, terkasar bahasa sepanjang ceramah Ustaz dekat surau section 20 ini, subhanallah. Dan minta maaf juga, subhanallah, kalau ada jumpa-jumpa dekat luar tak ada tertegur ataupun tak perasan ke, subhanallah. Selalunya kalau jumpa kat luar orang yang tak perasan Ustaz. Sebab Ustaz dekat dalam surau, dekat masjid pakai serban, kat luar tak pakai serban. Jadi Ustaz kan, subhanallah. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, termasam muka, subhanallah. Untuk kita masuk bulan Ramadan ini, masuklah bulan Ramadan dengan hati yang bersih, insya-Allah. Akhir kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.